Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak mengenai kes penyeludupan minyak diesel bersubsidi menilai lebih RM2 juta. Perinciannya kita bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Zam, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Usaha sedang diperhebat bagi memastikan pembinaan jambatan Sungai Sarawak di Sejingkat siap mengikut jadual. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, kerana itu Jabatan Kerja Raya dipertanggungjawab memastikan projek yang merupakan jajaran lebuh raya pesisir Sarawak itu siap pada Jun 2025. Dato' Amar Douglas menambah pihak Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD menerusi timbalan menteri dan kaki tangannya akan selalu turun padang memantau dan mendapatkan maklumat terkini tentang perkembangan serta permasalahan berkaitan perkembangan projek bernilai RM365.7 juta itu. So this Sejingkat Bridge is part of the coastal road yang kita buat di Negeri Sarawak. So you can see that we are very vigorous in our infrastructure development. And for us in JKR, we must make sure that this project is completed on time. Ditemui semasa lawatan ke tapak projek di Sejingkat Kuching, beliau yang juga Menteri MIPD mendedahkan setakat ini projek tersebut berjalan lancar dengan kadar kemajuan sebanyak 12% mengikut jadual. Jambatan tersebut akan menghubungkan Sejingkat di bahagian Kuching dan Tanjung Bakor di Semarahan mula dibina pada 2021 merupakan jajaran kedua Kuching Semarahan Expressway untuk menangani masalah kesesakan di laluan sedia ada. Projek Sistem Pengurusan Trafik Kapal VTMS di Pelabuhan Senari Kuching dijadual siap pada Mei ini. Timbalan Premier yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Amar Douglas Ugambas mendedahkan projek bernilai RM30 juta itu kini hampir siap merupakan sistem baharu untuk memantau kemasukan kapal-kapal ke Pelabuhan Senari. Bercakap kepada pemberita semasa sesi lawatan ke Pelabuhan Senari, Dato' Amar Douglas Ugah memaklumkan VTMS mampu memantau pergerakan kapal sejauh 40 km dari pelabuhan. Ia juga menyediakan maklumat masa sebenar tentang keadaan navigasi yang penting seperti menyelaras dan memantau keseluruhan aliran trafik kapal di kawasan yang ditetapkan untuk keselamatan pelayaran, selain mengawal selia pergerakan kapal yang membawa barangan bahaya, pemprosesan pemeriksaan dan kawalan barangan bahaya serta bahaya yang dilaporkan. Sementara itu, beliau turut melawat tapak projek halaman kenderaan dan kemudahan berkaitan di Terminal Senari yang menelan kos RM56.9 juta dan dijadual siap pada Julai 2024. Projek tersebut adalah untuk kapal Roro atau kapal yang membawa kenderaan ke Sarawak. Pada masa ini, kapal Roro berlabuh di Pelabuhan Pending, namun dengan pembinaan Jambatan Sungai Sarawak di Sejingkat, kapal Roro tersebut tidak akan dapat melalui jambatan berkenaan dan akan berlabuh di Pelabuhan Senari. Penyambungan Jambatan Sungai Sarawak dari kedua-dua belah sungai dijadual pada September tahun ini. Oleh yang demikian, pihak kontraktor bagi projek halaman kenderaan dan kemudahan berkaitan di Terminal Senari yang kini mencapai 4% kemajuan perlu menyiapkan projek itu dengan segera. Projek halaman itu akan mampu menampung 5,000 kenderaan pada satu-satu masa berbanding 2,800 kenderaan di Pelabuhan Pending pada masa ini. Menurut Dato' Amar Douglas, projek tersebut merupakan antara perkhidmatan berkaitan yang kerajaan sediakan kepada pengusaha perniagaan Roro bagi memastikan pemain industri ini kekal di Kuching. Cubaan menyeludup sebanyak 630,000 liter minyak diesel bersubsidi bernilai lebih RM2 juta berjaya dipatahkan oleh pasukan gerakan Miri pada Khamis di tebingan Sungai Bawung Miri. Ketua Polis Daerah Miri SCP Alexan Naga Cabu berkata, serbuan dan pemeriksaan dijalankan seorang pegawai dan 7 anggota polis dari cawangan Risik Batalion 12 PGA pada pukul 11.15 pagi. SCP Alexan dalam satu kenyataan memberitahu serbuan tersebut turut disertai 4 pegawai dan anggota daripada Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Miri. Jelasnya hasil pemeriksaan mendapati sebuah kapal minyak sedang memindahkan minyak diesel bersubsidi yang disyaki diseludup dari sebuah kapal tongkang dan sejumlah minyak diesel didapati disimpan di dalam tangki kapal minyak dan kapal tongkang tersebut. Setelah disoal siasat, kedua-dua
kapten kapal berkenaan gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah atas pemilikan minyak diesel tersebut. SCP Alexson berkata kedua-dua kapten kapal tersebut ditangkap dan kapal minyak, kapal tongkang serta kesemua minyak diesel dan lain-lain barangan turut dirampas untuk siasatan selanjutnya. Antara yang dirampas ialah sebuah kapal minyak dianggarkan bernilai 3.2 juta ringgit, sebuah kapal tongkang 2.5 juta ringgit, minyak diesel sebanyak 50,000 liter di dalam muatan kapal minyak bernilai 159,000 ringgit dan minyak diesel sebanyak 580,000 liter di dalam muatan kapal tongkang bernilai lebih 1.8 juta ringgit. Turut dirampas adalah 1 unit meter minyak di dalam kapal minyak dan hos dawai keluli bersaiz 3 inci sepanjang 20 meter di dalam kapal minyak. SCP Alexson menambah jumlah keseluruhan nilai rampasan adalah lebih 7.7 juta ringgit. Kesemua tangkapan dan rampasan diserah kepada pihak KPDN Cawangan Miri untuk tindakan dan siasatan lanjut. Persidangan antarabangsa Cina Muslim 2023 yang bakal diadakan pada 18 hingga 20 Ogos depan di Kuching akan menerapkan konsep Malaysia Madani. Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia, MAGMA, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah bagi persidangan itu akan meraikan kepelbagaian dan juga memberi inspirasi kepada nilai-nilai positif dalam kesejahteraan masyarakat. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap berkata, persidangan tersebut akan memfokuskan kepada beberapa topik seperti sumbangan komuniti tersebut kepada pembangunan ekonomi, warisan budaya, sains dan teknologi serta kejayaan Cina Muslim dalam bidang perniagaan. But for the betterment of the country, we have to work together. This is part of Malaysia Madani concept as well. Yeah. And not only we want them to be rich and want them to be highly knowledgeable, but we want them to have a good manners as well, akhlak yang baik. This is part of the Madani concept. Tambahnya lagi, persidangan yang bertemakan peranan dan impak Cina Muslim mendepani masa depan akan turut disertai delegasi dari negara jiran seperti Singapura, Brunei, China, Indonesia dan Thailand untuk saling bertukar idea mengenai perubahan dan cabaran pada masa akan datang. Persidangan tersebut terbuka kepada 200 peserta dan dijangka akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Setakat ini, MAGMA Malaysia mempunyai 60,000 ahli, manakala bagi MAGMA Sarawak pula mempunyai 600 ahli melibatkan kawasan Kuching, Serikir dan Bintulu. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka terus memberi fokus terhadap program pembangunan perusahaan kecil sederhana PKS dalam sektor perkayuan, khususnya bidang pembuatan perabot yang merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan ekonomi Sarawak. Pusaka dalam satu kenyataan media memberitahu daripada 99% pembuat perabot yang berdaftar di bawah Persatuan Industri Perabot Sarawak SFIA merupakan PKS. Daripada 200 PKS dan 65 vendor perabot berdaftar akan diberi bimbingan melalui pelbagai inisiatif khusus. Pusaka dalam pada itu menyasarkan sekurang-kurangnya 30 PKS dan 5 vendor perabot akan berjaya menembusi pasaran global. Selain itu, pembangunan taman perabot di Kuching dan Tanjung Manis sedang dalam perancangan melalui kolaborasi antara pusaka dan semua penggiat industri yang berpotensi untuk menarik pelaburan sejumlah 500 juta ringgit. Sebuah makmal ujian juga dalam pembinaan di Kota Semerahan yang akan menyediakan perkhidmatan kepada pembuat perabot tempatan agar hasil produk mereka menepati standard pasaran global. Seorang wanita berusia 20 tahun berdepan detik cemas apabila paha kanannya tertusuk besi serampang ikan sepanjang 10 cm di Hospital Bintulu. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada pukul 1.37 pagi tadi.
Semasa tiba di lokasi kejadian, pasukan bomba bertindak menggunakan peralatan khas iaitu ring cutter bagi memotong besi tersebut. Mangsa kemudian diserah kepada pihak hospital untuk rawatan yang selanjutnya. Sementara itu, di muka sebuah rumah jenis struktur tidak kekal musnah sepenuhnya dalam satu kebakaran pukul 1.53 pagi tadi. Kejadian itu berlaku di Kampung Balingan yang didiami seorang lelaki yang dikenali sebagai Rahman Rab berusia 57 tahun. Setibanya di lokasi, pihak bomba turut mendapati sebuah rumah penyimpanan burung, 3 unit bot nelayan berserta enjin serta 1 unit bot turut terjecas. Walau bagaimanapun, penghuni tersebut berjaya menyelamatkan diri. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 3.55 pagi tadi. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan laporan-laporan dari Sarawak. Kita nak berehat seketika, jumpa anda selepas ini.